A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan pengerusi acara pada malam ini. Bahagia Tuan Haji Bakhtiar bin Yusof, dan juga Safian bin Haji Dabal, Kuwait ni kan. Begitu juga semualah yang tuan kuasa yang beriun. Assalamualaikum macam mana? Dua tuan kuasa kecil hidangan sajian pun ada anda betul malam ni. Kan? Begitu juga kepada pengarah Jawatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Melaka. Terima kasih banyak pada Tuan OCS Balai Polis Selanda, Pegawai Syarak, Pengurusi JPKK Kampung Selanda, KRT, Puan Pengetua Sekolah Menengah Arab Asyakirin Selanda. Ni anak-anak murid semua datang lah. Walaupun terpaksa buat jangan ikhlas ya. Pihak pengurusan Ma'atafid Asyatibiyah pun ada malam ni. Dan semualah yang hadir pada malam ini, alhamdulillah. Tuan dan puan mati Allah sekalian, kita tahulah kan, tak lama ni nak berolek kan. Berolek ni nak kenduri besar lah kan. Kita nak kenduri menyambut hari pengorbanan kan, hari kita korban. Hari Raya Aidil Adha ataupun sinonim disebut Hari Raya Korban. Jadi umat Islam, kita sebagai umat Islam kena menyelami maksud sebenar pengorbanan. Kalau kita tengok, korban ni satu event yang sangat penting. Kalau di setengah negara dalam Malaysia ni, hari korban lagi meriah daripada hari raya Aidilfitri. Nak pula tahun ni raya Aidilfitri pun macam terperanjat ya. Jadi Aidil Adha tu dia lebih prepare lah kan. Dan bila diberi peluang, bila sebutkan tentang korban ni, maksud pengorbanan itu, korban adalah kita melepaskan sesuatu. Melepaskan sesuatu demi untuk mendapatkan sesuatu. Kan? Yang paling susah tu, sesuatu yang nak didapatkan tu tak pasti lagi. Macam mana raman, macam mana rupa. Contoh lah, kita berkorban masa. Sepatutnya kita pergi kerja. Tapi sanggup tak pergi kerja sebab nak mengintai nak jaga orang tu. Dengan harapan hilanglah rindu. Berkorban itu bukan korban nama, nama diri sendiri nama kan. Jadi kena faham, dia tak tahu apa benda dia akan dapat, melainkan dengan mata hati. Contohlah malam ni ramai datang semayang berjemaah. Alhamdulillah, rapat semayang semua. Kita pun tak sangka kita boleh semayang rapat-rapat. Diamlah orang yang memekak daripada itu. Kenapa tak boleh semayang rapat-rapat? Yang memekak tu tak pernah datang, salah. Itu nyampah hangan tu. Kan? Kenapa tak rapat-rapat semayang? Kenapa ni semua? Kita ni nak jaga agama kita. Nak tunjuk tertib kita ni. Kita beribadah tertib. Kita tak macam agama tertentu, pahaman tertentu. Memang lugu yang masuk. Kita ada tertib masuk, ada itikaf macam mana, kita semayang macam mana. Tertib. Jadi kita ni nak jaga, tak nak datang fitnah. Jangan kan mula-mula makin orang tuduh tabligh muncul kan, mula makin. Jadi kita khabar tak, bukan tabligh muncul. Orang daripada negara tertentu datang ke tempat tabligh tu, dia menyebarkan. Contoh. Kan? Jadi tak salah, ini bukanlah maksud nak menuding jari kan. Jadi berkorban ni maknanya sesuatu yang kita tak nak. Malam ni datang ramai-ramai. Macam tadi disebut oleh tuan pengurusi. Kepada semua ahli-ahli syurga semua, amin. Ada yang tak faham apa punca lah. Apa nak mula kan?
Ada yang tak faham, tak apalah, jangan syukur lah. Kan? Memahamkan tu. Rupa-rupa Nabi dah sebut. Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Itu yang ada berseret orang tua tu tadi datang ni. Kaki selipar pun dah tak tertayur nak pakai ni. Kan? Datang bongkok-bongkok tu, berpapah-papah datang. Sebab nak datang ke taman syurga. Di Seremban ada seorang hamba Allah. Umur dah 70 lebih, dekat 80. Naik motor. Anak yang bagi motor kan. Motor tu daripada lawa buruk tu tukar motor pada dulu. Daripada pagi sampai ke malam. Tak ada kerja lainnya. Naik motor, dalam bakul motor tu ada satu buku, nota, ada satu air mineral macam ni. Botol ni apa lagi? Daripada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, semua satu hari sampai malam kamu balik rumah. Ada satu hamba Allah. Bukan kata buat-buat cerita, orang memang ni. Masih tentu tak ada ke helmet, tak ada apa ni tahannya. Tapi dia pakai sorban tak. Tapi polis pun tahu dia. Tanyalah kat sorban, ada seorang hamba Allah. Dia tanya. Jadi mana kata orang kerja majlis ilmu ni, dia dah seronok. Macam mana? Macam tu juga orang ni dah semayang jemaah. Dia dah sondap semayang jemaah. Dia nak semayang seorang pun dia tak sadap dah. Kat mana dia nak semayang jemaah? Di mana nak semayang jemaah? Dia bekerja, dia topuk belakang orang. Topuk ganjat. Sebab dia nak jadi makmum. Contoh kan. Sebab nak dapatkan tu. Kan? Sebab benda ni nak tengok dengan apa? Dengan mata hati. Apakah gila keluar duit? Contohlah kan, logik akal, keluar duit, bayar untuk lambu, seekor lambu contoh Lepas tu kita dapat sikit je daripada bahagian tu, yang lain pun bagi ke orang. Macam mana logik itu kita ni boleh dapat gantian? Logik kan? Contohlah logik. Tapi orang Islam percaya pada logik yang tak logik ni dah lama daripada dulu. Tanyalah orang-orang dulu-dulu bila kenduri kenara. Beriuk orang lain yang kenduri macam anak dia kenduri. Dia punya bersungguh tu. Orang dulu. Sekarang mana rasa catering. Order ni. Lauk 30 orang. Dan tahu cukup ya. Pelamin pun. Nanti pun pak. Marin mana ada. Marin setiap kali pasang lain orang pelamin tu. Sebab bukannya ada yang dah pasang siap. Kau jap kelapa, kau jap daunnya, kau jap daun ni. Bantailah daun mana yang sempit. Janji ada. Dulu. Saya kecil-kecil tu bersyukurlah sampai tengok orang pasang kemah pakai buluh. Tu sebab berunding. Dua runding orang kampung tu. Kenduri berkampung nama kan. Kenduri berkampung. Dalam berkampung tu buat tahlil sekali. Doa selamat. Walhamdulillah bil alamin. Lepas tu makan. Lepas makan. Clearkan pinggan mangkuk semua, clearkan dulang bawa ke dapur. Masa tu lah Tok Ketua berunding dengan tuan rumah. Agak-agak berapa ramai jemputan ni. Lauk macam mana? Lambu kat mana nak dapat? Berapa ekor? Sama kau ada tak? Saya tak dapat dah. Hari tu anak buah saya pun kenduri. Siapa nak ganti? Berunding. Dulu. Sekarang bayar. Bukan apa. Yang tukang masak yang dulu tu dengan sekarang sama je. Masalah tu. Semua dah tak terayau. Digonggam ngap borang gam. Tu tak boleh tu. Dah tak apa-apa nampak dia dah kan. Sebab kita tak menurunkan marin kan. Contohlah. Jadi orang dulu bersungguh-sungguh. Sebab apa? Bila dia tolong anak orang sungguh-sungguh, berkorban dia tenaga untuk anak orang. Alhamdulillah, anak dia besok orang lain pula berio-rio. Tu cerita kan. Jadi kita kena faham bahawa maksud korban ini dalam konteks yang lebih besar dalam kehidupan kita. Sikap nak berkorban itu tidak seharusnya hanya pada musim nak raya. Kan? Mulalah dia sekarang cerita korban ni. Tajuk macam tu lah. Berkorban apa saja. Berkorban atau terkorban. Erti sebuah pengorbanan. Habis sama boleh tu hilanglah tajuk. Habislah pengorbanan tu, dah cerita lain pula. Lepas tu cerita apa? Satu Muharram pula balik. Cerita balik. Cerita pasal Ma'ijrah, cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Ceritalah semua apa ni Isra' Mi'raj balik semula. Habislah.
Kan? Lepas tu dah poso balik lah. Macam tu lah kan. Aduh berkorban ni termasuklah berkorban buang perangai tak elok. Perangai tak elok tu sadap. Mengumpit. Mana tak sadap? Tengok. Aduh, benda nak komplain. Tak apa bondo. Tak ada pecamah lain kau nak panggil. Contohlah. Ada yang komplain ni. Tak apalah makan malam ni. Komplain. Belum apa-apa ni. Air kosong bagi. Contoh. Aduh, yang benda nak komplain. Saya tak ada dah. Saya okey dia tu kan. Manusia nak komplain macam itu kan. Kenapa raya jatuh hari Selasa tu? Brunei Indon elok hari Senin, kita lah Selasa. Apa lain kau nak bulan ni kita tinjau dengan dia tinjau. Marah dia. Sekali umum raya hari Senin, marah juga. Apa lah raya hari Senin ni huru-hara tu. Saya beli lomang kat Jalan Jelambu kat Sampan tu. Macam mana bang? Ramai malam ni apa? Entahlah Ustaz. Tak tentu dah mana bulu sama lomang tu. Dia tahu. Malam tu yang anda lah malam tu. Cino ini ya pun semua beli lomang malam tu. Dia lah itu banyak apa hal lah. Iya tuan-tuan. Nak mengajar kita dah mula lupa. Kita pada dulu kan kita tunggu pengumuman tu. Sekarang tak ada yang tunggu. Ada yang banyak. Kayak Sabah lah. Dah tarawih 8 rakaat dah malam tu. Ui, kayu masuk. Dah 8 rakaat. Dia kan copek maghrib nisyak tu kan. Tu macam mana tuan-tuan? Tahun depan nongah tu. Gayo bukan sebab dek, kelenda kudo. Faham? Macam-macam teori dalam WhatsApp. Tak apa banding kan. Tunggulah pengumuman tu. Sabar sikit. Tak siap siapa suruh, tak siap. Kan? Tu lah dek. Ada yang baju tak sampai siap, minggu ketiga raya baru siap. Itu yang dah habis raya, ada macam zaman tu buka raya. Zaman rumah terkupak kata kan. Buang perangai tak elok, buang perangai tak elok. Kan konsep pengorbanan itu adalah begitu luas sekali, malah menjadi sebahagian pada kekuatan dalam memupuk keimanan pada diri kita. Sebenarnya bab korban ni iman. Iman ni apa? Iman ni percaya. Iman ni percaya. Kalau orang yang tak percaya memang cakap macam mana pun. Kalau nak korban join lalu. Kukedian. Nantilah. Macam orang nak pergi umrah lah. Ada orang yang tak nak pergi. Duit ada. Semua ada. Umrah haji tak nak pergi. Nantilah. Aku belum bersedia lagi. Belum bersedia. Sekali PKP. Masa tu baru cakap. Kenapa lah aku tak pergi. Ramai yang cakap itu. Sekali buka balik. Nanti lalu. Macam tu dah balik. Dah lakukan. Jangan cakap orang Malaysia. Orang Arab sendiri. Orang Arab sendiri yang berniaga kat luar-luar tu. Amak saya pernah tanya. Awak tak buat umrah ke? Tak buat haji ke? Dia buat. Bila tanya tak buat umrah. Kita orang dekat. Bila-bila boleh buat. Tak lihat. Sampai ke sudah tak buat. Ada lah. Ada yang buat. Ada yang dia ambil ringan. Macam kita lah. Masjid kan. Dokek. Tapi tak pergi. Besok-besok pergilah. Sudah dah terbaring baru pergi. Dah terbaring. Itu pun orang bawa pergi. Kan? Dia cakap apa? Kan? Itu dia. Begitu juga pengorbanan ini tidak hanya melihat kepada pengorbanan kebendaan, tapi dia sebenarnya merujuk pada keimanan dan ketakwaan. Kan dah disebut sungguhnya setiap umat Islam ini sama satu dengan yang lain, yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaan dia. Semua sama. Malam ni datang kan semua sama, level sama. Tengok tadi ada pengarah jawatan perpaduan tadi. Mana ni? Belakang. Mana? Dalam ramai-ramai ni ada. Dia duduk bawah, saya duduk atas. Ini cakap contoh lah kan. Sama kan semua, walaupun dia pengarah. Betul tak? Kalau kejap lagi, saya lah duduk bawah. Tadi lagi tinggi, pengusi dia beri. Dia pandang semua, tengok dia kan. Kan? Acik-acik yang duduk kat kursi tu dah lama lah anda kan. Itu kan. Dah sama level dengan berjamaah awak lah kan. Dah, bukan cakap apa tu nak menunjukkan sama. Masa ni ada kau, minta maaf pengarah yang sah pertama pengarah je. Yang lain tolong duduk belakang. Tak ada.
Siapa yang capek datang ke depan. Nampak tak? Awak pendapatan berapa? Oh, B40. Belakang tiang tu. Belakang tiang. Kan ada macam tu kan? Nak tunjuk kan kita ni. Level kita tak pernah diukur dengan tu. Malahan kadang-kadang bila kita pergi dalam satu majlis. Contoh saya pergi, kalau pergi persidangan, aduh, asatizah tu duduk. Ya Allah, nak duduk belakang ngasuh lah. Siapalah kita ni macam tu. Macam tu, kita duduklah, sogan ni lah. Itu saya jumpa dengan Dr. Zul. Dr. Zul macam tu lah. Dr. Zulkifli Abakri. Jumpa dekat USIM mana-mana. Dia dalam itu, dia nunduk macam ni lah. Kita lah nak ke bawah lagi. Sebab kita rasa kadang-kadang masuk tu kedudukan kita, kereta bosah mana, rumah bosah mana, tak ada nilai dah, tak ada. Macam tu lah kan. Gitu. Sadar gitu. Kan, sadar kita diri kita ni, keadaan kita setakat mana. Sampai masuk mati bukan bawa mati. Benda yang kita kumpul-kumpul. Kita mengumpul benda yang kita tahu kita takkan bawa mati. Beria kat bergaduh tu. Bergaduh untuk benda tak ada apa-apa. Tu yang malam tahun baru saya, Dr. Izhar, Ustaz Aslin, Abdullah Khairi, kami berompek. Pilih apa tajuk kita nak bawa masa malam tahun baru itu. Jadi kita fikir pasal isu banjir, kita fikir isu puting beliung lah, ribut lah, macam-macam kan. So kami ambil keputusan, tajuk yang kami bawa malam tu, mana milik kita. Sudah mana milik kita? Tanya jam. Jam tu siapa punya? Dengan bangga. Ni, jam aku lah. Jam siapa lagi? Dengan bangga aja kamu. Kata tak berapa harga ni. Macam tu kan. Tapi, bila tanya pula soalan kedua, tangan tu siapa punya? Langsung senyap. Kita pun bukan kita punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Macam mana tergamak mengaku yang ada kat tangan ni kita punya? Mati, dia dah meninggal. Tu jam tu yang aku buka lah, tu dia punya tu. Tanam kan jam tu sekali tu. Kan? Macam ni kan, baju ni kan. Ada logo. Ui, sama logo dengan Dan. Tak, bukan isu tu. Imam Muda Ashraf. Dia bagi itu. Tu yang saya pakai tu. Tu pun bukan dia punya logo. Bukan dia, sampai masuk mati dia pun pakai kain kapan. Tak ada. Kain kapan tu ada logo ni. Tak ada kan. Tak ada. Itulah kain ni pakai. Standard ni potong siap-siap. Kan. Mak saya Bilal mandi jenazah. Mak saya dengan maklum saya kat Somban. Bilal mandi jenazah. Dah standby dah, siap potong lah. Letak aja gulung-gulung dah siap dah, ni kain ni kapas ni apa kapal baru saya dah siap. Meninggal dia lagi sibuk pada saya. Saya ni ada jadual, dia pun ada jadual. Tengah minum dah beli ada orang meninggal. Ni macam tu lah. Kita boleh kemalangkan camah kat Selandar ni. Di Selandau. Kalau jamah ni Selandau. Dia tak ada macam tu lah. Orang meninggal, kejap meninggal. Satu hari tu kadang pernah hampir orang meninggal lagi satu hari tu. Rumah ni. Ya, nak cerita apa? Kan? Jadi pengorbanan ni lebih besar pada tu. Kan? Itu sebabnya umat Islam ni disarankan agar melakukan korban bukan sekadar penyembelihan haiwan ketika sambutan hari daha, tapi pengorbanan membantu semua orang. Kita nampak macam biasa kan? Nampak macam biasa. Tapi saya pergi ke Kemboja 3 tahun betul-betul saya pergi ke Kemboja. Tahu dah macam mana. Dia bukan miskin, kadang-kadang dia bukan miskin duitnya. Miskin agama pun dia juga. Dia kan kita tahu, dia bangsa apa nama panggil? Campa kan? Melayu campa. Dia ada cam 5, ada cam 7. Tahu tak cam 5 tu? Cam 5, macam gitu. Semayang 5 kali sehari. Cam 7, semayang 7 kali seminggu. Sehari sekali je semayang. Ada compounding tu. Ni mufti, bayangkan mufti Kemboja dulu sebelum sempoyang terakhir, sebelum PKP tu, sebelum ni, bayangkan berapa gaji mufti. Gaji mufti negara Kemboja, bukan mufti negeri, negara. Mufti negara RM300 sebulan nak jaga satu negara Kemboja. Tengok mufti tiap-tiap negeri kat Malaysia je.
siap driver, siap pejabat, siap apa kan. Allowance ni. Makna macam mana level kita jaga agama. Tapi pada tahun ketiga yang saya pergi tu, Alhamdulillah, masa tu Hun Sen, dia dah mula bagi. Naikkan gaji guru agama, gaji mufti semua naik sebab dia dah mula nampak sokongan undi dia tu kat kampung orang Islam tu. Dia mula naik sikit. Dan dia dah siap dah. Pada tahun 2010, 2011. Alhamdulillah, dah siap dah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Khmer. Dia, antara cabaran dia orang apa? Dia orang berkorban untuk tolak bantuan daripada Timur Tengah. Ada bantuan daripada Timur Tengah, nak bantu bagi berbilion kepada imam, kepada mufti ni. Nak bagi. Tapi satu syarat, terima Syiah. Aduh. Nasib baiklah mufti ni Datuk Kamarudin ni rapat dengan ni. Dan antara yang rapat, Melaka, Johor. Sebab Melaka dengan Johor ada sumbangan masjid khas untuk dia orang. Kan? Masa zaman Tun Ali, Ketua Menteri mungkin. Dia memang ingat. Dan tiap-tiap tahun ramai orang bagi bantuan. Kita nampak biasa. Lembu daging lembu. Tapi kadang-kadang ada orang cakap. Yang bagi bantuan ada yang sampai naik motor. Konvoi ramai-ramai. Ini semua konten ni. Janganlah. Orang tu naik motor pergi hantar daging lah apa semua kat Sanun kan. Dia tak hantar daging pun, daging beli Sanun. Beli lembu kat Sanun. Banyak masalah kat Sanun nak semoleh. Dia punya parang kan bergigi-gigi. Bayangkanlah. Loncek lembu tu. Bayangkan ada satu kampung yang saya pergi tu, dia korban 100 ekor lembu. Satu kampung. 100 ekor lembu. Lepas tu kambing dah berapa ekor. Ya, lepas tu dengan sumbangan lagi orang ramai bawa sumbangan bapek buat pergi Telaga. Saya bawa daripada Sarawak gitu, sumbangan dari Sarawak sahaja dapat sumbang 23 ke Telaga. Dia orang keperluan air bersih itu. Dia memang tunggu gitu. Kita nampak biasa, tapi dia rupa-rupa tunggu orang Malaysia datang barulah dapat makan daging. Kita pula dapat daging apa? Dapat daging lembu hantar kat rumah dah. Mak Leha dah, hantar Mak Jah dah. Hantar Cik Timah dah. Hantar, oh makasihlah tadi dah dapat dah banyak dah bagi. Dia bagi lagi. Oh tak ada minta masak apa ni, masak lompap sedap ni. Masaknya sedap ni, masak lemak celapi sedap ni. Yang satu tu goreng garing dibakar macam-macam masak. Satu kari. Nanti simpan dulu. Lepas tu lekor pula dah. Makan kat luar. Makan tu, makan ini. Lepas tu. Sampai busuk daging tu. Sampai tak busik. Dek banyak dapat. Kita. Lepas tu kita bertekad kan. Di Afrika tu. Yang Yayasan Budia. Nampak tak kerana TV yang muka Samsul Debat. Indonesia tu. Sengit muka tu. Macam mana dia buat ke benda tu. Dekat Afrika tu bayangkan. Minum air lumpur. Minum air. Lumpur tu pula, yang tanah tu, tanah liat ni, tanah lumpur tu, di koping-koping tu, dibakar, bagi nak makan jadi biskut. Dia buat hangus-hangus tu, biar budak tu rasa cookies. Macam mana buat? Jadi, yang bila kita bagilah, dapat bagi daging lembu tu pula, ada negara-negara yang bergolak, problem. Tu sebab orang tanya, gila kat Palestin korban, satu bahagian 2,000. Satu bahagian 2,000 kat Palestin. Ya lembu tengah masuk, kau nak tembak ni. Tambah telinga lembu tu. Kau nak kat peluru macam tu kan. Bukan senang sabung nyawa nak bawa tu. Tapi di Afrika tu, di Chad, di Mali, di Kongo. Nak ambil daging korban pagi esok. Malam ni aku 10 malam dah beratur. Kita tak ada jam tu tidur berkorok. Sampai tengah hari pun kadang-kadang. Bah, ada orang hantar daging. Ambil. Dia tidur tak bangun dah. Orang tu beratur daripada pukul 10 malam. Nunggu. Siapa yang pernah pergi ke Moja, dia tahu. Macam kalau pergi ke Moja, kita dah potong-potong daging dah timbang tu. Kita naik motor pergi hantar ke rumah-rumah orang. Budak kampung tu kan bawa naik motor. Ada satu tu naik tahap mesin pembajak tu dia jadikan motor dia ubah suai tu jadi belakang tu nampak macam kereta lembu lah. Tapi
Tapi pakai ke mesin, dia bawa. Boleh tengok budak umur 5-6 tahun tak berbaju lagi. Masih ada kat kau baca. Ada satu tu lopak. Ada macam somak sikit, betul nampak pondok buruk. Tu rumah orang tua tu tunggu tapi jalan dah. Apik borang, dapat duit. Kita bagi duit sikit, kita bagi daging. Tanya duduk seorang dengan isteri, tapi isteri kat hospital Phnom Penh. Dia kata, dia cakap dalam bahasa Kamboja, tak pergi jaga pun, duit tak ada. Dia doa lah, mudah-mudahan isteri dia sihat, dia balik nanti, ambulans hantar balik dia. Tak ada duit. Jaga bini pun tak boleh. Kan? Tu sebab, jadi masa tu kita akan cakap, elok lagi lah itu. Dekat pekan kat bandar tu, didukung budak tu minta duit. Orang Islam kita minta duit. Kita tak bagi, dicubit adik itu biar menangis. Kita kesian, janganlah kau cubit adik kau, nak bagi. Kita kesian adik cubit tu, bukan usaha menangis tu. Itulah hakikat kan, kita topik lain. Itu sebab bantu ahli keluarga, bantu rakan kita, bantu jiran kita, masyarakat, bantu. Itu juga adalah satu bentuk pengorbanan. Kan? Kadang-kadang ada juga orang beria, saya sumbangkan 3 ekor lembu pada Masjid Al-Ifah, Selandau. Saya sumbang 3 ekor lembu. Pastikan yang gomok-gomok, yang besar. Yang murah jangan beli. Cikgu main ni. Kek rumah dengan anak bini kau dokut. Tak merasuh, pahit. Bini tak pahit, takkan mau. Sokah kat bini dah. Mampu togak lah besok. Bini juga. Nampak tak? Kadang-kadang ada kan. Kalau dengan geng masjid, kemarin ni belanja semua. Bini tak merasuk. Betul tak perempuan? Nampak? Saya cuba tadi tak nak komen kuek jawab. Dia kalau batu tak ada. Memang dia bagi, tak ada, dia simpan. Saya camah dekat pusat warga emas, pusat aktiviti warga emas dekat Jempol. Saya masuk ke dalam dewan tu, semua perempuan. Saya kata, apa hal semua perempuan ni? Laki habis mati dah. 5 minit saya berhenti camah, terolak berair mata tu. Tak ada, dia kalau dia cakap tak ada, dia tapis dia tahu sambut tahu. Habis mati dah. Yo sah waktu lah kan. Dia tak yo pula kan. Agak habis mati dah kau. Kan? Jadi begitu juga kita perlu laksanakan tanggungjawab, diamanahkan berpandukan syariat Islam. Makna bila ikut syariat Islam banyaklah yang perlu dikorbankan. Contoh perempuan syariat Islam. Rambut lawa macam ni, ngobang. Macam tu kenapa pula kita nak sorok-sorok? Ini kecantikan yang Allah berikan. Tu. Kan? Ada yang seko tu, rambut panjang, cantik Allah bagi, tapi dia jantan. Itu sah dilayan. Itu kecelaruan identiti ni boy. Peduli lah kan. Ni yang perempuan betul. Jaga aurat. Memang kena korban lah, tutup. Sebab apa? Kita hanya tunjukkan pada yang berhak. Kan? Contoh. Pakai lawa-lawa untuk suami. Bukan untuk suami orang. Pergi kenduri tengok kotak, togang semua pakai. Aduh. Morning ke belum? Haro imam. Dia datang nak jumpa imam lah. Haro kacau. Hilang surah imam malam tu. Bukan imam sini lah. Imam tu imam sini okey kan. Ayo. Pakai jago kan. Jago tu sebab yang kalau isteri tu sampai satu tahap tu bila dikatakan suami tu sampai nusyus, sebab apa? Sebab membiarkan isteri dia. Kenalah. Saya bukan tak nak tabu. Kan kalau tabu kena tarik muka sebulan tak bercakap. Kena tabu. Tapi cara berhikmah. Cakaplah lemah lembut, isteri abang ni cantik. Tapi abang cemburu. Kenapa pula? Cemburu lah. Cantik tu abang tak nak lah orang lain nampak. Biar abang aja. Eksklusif. Barulah macam bisik-bisik gelora. Macam Jet dengan Arumi. Macam tu kan. Kau bosak kalau orang perempuan dia tengok dah marah. Dah mesra macam tu kan. Cakap dengan berhikmah. Isteri abang ni cantik. Tapi mana janganlah tunjukkan ke orang kecantikan tu, cemburu abang. Macam mana? Kenalah orang tu dulu. Mula tu. Orang perempuan kan. Kau nak cakap.
Sebab kata orang, tanam tabu ke topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalaulah hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Pandailah cakap halui-halui, beritahu. Sipi-sipi you konon. Saya fikirkanlah, abang ni bukan apa. Lagi satu ni, kalau saya yang dedahkan aurat kat orang, abang dengar lah. Yang kena sekso, abang, suami. Saya sanggup ke tengok abang dibakar api neraka. Yalah. Kan? Macam tu lah. Ya, ni contoh lah. Ya. Maknanya korban. Macam mau budak-budak main takraw. Dulu kan, zaman dulu main takraw kan. Saya pun sama, pakai sopen pendek main. Mengaku ni tak baik benar. Masa saya UiTM dekat London main. Palu Gajah. Londu Palu Gajah kan. Udah Melaka kan banyak open takraw. 2 minggu sekali main. 2 minggu sekali memang main lah. Tim Petronas Melaka, tim semua saya main. Main killer ni. Tanya tu. Sahabat saya yang ke Simpang Kompek tu, yang nego Silamak tu, Khairul Koyo tu. Semua tim main reba saya pun tak fikir. Tidak dia main takraw tu. Sekali projek Gadik, semua tim-tim saya main tu, yang geng-geng training saya main, coach saya pun kat sana main, mana baru dia percaya. Tapi lepas tu bila masuk UiTM Shah Alam, masuk degree, lutut dah mula dah problem. Dah duduk tak baik apa-apa, tu yang berdebat lah. Tu masuk pidato dengan debat kan. Tapi itulah. Berkorban lah. Habis macam mana? Kono lah korban. Dah tahu kena tutup aurat. Pakai tie. Dah kemudian makin mana ada tie ni dibalut dengan gegat tu, ankle guard tu. Kan? Tu balut kaki tu, tutup. Boleh ya. Laju je lagi. Tinggi je lonceng. Tak ada pun. Kan? Ini. Ada tu pakai dah lah. Kalau pendek, sepeda pun tak pakai. Ikutnya main tu budak tu. Yang tak pakai sepeda main bola tu. Itu yang baru umur 30 labuh tu. Ni cakap betul ni. Bukan nak borak. Kau yang musim semayang dah sodap nak. Sonang berangin dia jangan. Ni cakap betul ni. Korbannya memanglah. Dia selama ni tak tahu. Dah tahu? Jago. Begitu juga. Sebab kalau kita nak mendapat kebahagiaan yang sejati, maka kita perlulah saling membantu dan tolong orang lain. Kebahagiaan, bantu orang, kita pun bahagia. InsyaAllah. Itu sebabnya kalau kita tengok sirah yang paling penting, kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS. Kita tahu dah. Kisah Nabi Ibrahim AS. Bagaimana Nabi Ibrahim AS dapat mimpi. Allah Ta'ala memerintahkan supaya sembelih anak dia. Bayangan dia tu jadi, tapi apa cerita? Kalau setakat sembelih lah. Tapi beza kenapa Nabi Ibrahim yang dipilih diuji dengan ujian seperti ini, sebab keadaan dia tu ada sebab. Contohlah, kita orang perempuan lah, anak balik Tanjung Putrajaya, mak ni andung hadiahkan mak tudung dia. Saya tak nak sebut lah jenama kan, sebab dia tak taja camah kita malam ni. Dia bagi ni mak jenis ni mahal ni mak 1,000 lebih ni. Kita pun dapat. Kita pun pakai lah sekali. Bawa lah telokong. Biasa pakai telokong pasal siap dah. Malam tu saja ke tudung lu. Telokong kat sana dengan pakai. Kamu tak nampak tidur kan? Sampai ke masjid. Lawa tudung kau. Bagilah kat Dan. Dan tak ada tudung macam ni. Bukan sonang tu. Bagi tak Mari ni nampak. Ni anak Dan bagi tu. Banyak cerita kau. Suruh anak kau balik. Itu mungkin jawapan biasa. Tapi Nabi macam mana? Ni cerita Nabi. Nabi pakai baju baru. Ada orang hadiah kat Nabi. Nabi pakai jubah baru. Sahabat tunggu cantik baju kau ya Rasulullah. Bagusnya bagilah kat aku. Sekejap ni kata. Nabi masuk dalam. Ditukar baju lain. Nabi bagi baju baru. Baju kedua pun lawa warna. Nabi pakai apa pun lawa.
Ya Rasulullah, cantik juga baju Rasulullah. Seorang lagi pula cakap, bagi laki aku sekejap. Masuk dalam, dipakai baju ketiga, bagi baju kedua. Sampai baju ketiga pakai ni, cantik baju Rasulullah. Nabi masuk dalam, ambil baju kompet, Nabi bagi baju yang ketiga. Dan kemudian Nabi tahan, cukup ya. Jangan sambut lagi. Ni je yang aku ada. Sampai tahap tu kita boleh tak? Tak dapat dah kan? Orang nak kek laki dia boleh marah. Kan? Wah, bukannya luar pun. Betul tak perempuan? Apa nak sanyap lah tadi, elok jawab Orang nak confirmation ni. Korban. Boleh tak korban yang tu? Saya tanya, boleh tak? Seorang boleh, seorang tak. Apalah, dah marah pula kawan tu cakap boleh. Yalah, tak. Tapi sebenarnya bila yang berkahwin lebih ni kena faham. Sunnah yang paling besar adalah adilnya itu. Kalau dengan yang seorang tak mampu berlaku adil, macam mana nak lebih? Betul tak orang perempuan? Yang tadi koma nak jam nak jawab macam mana kan? Yang laju je. Tapi betul pengorbanan kan, pengorbanan tak. So yang dah ada dua, dah ada tiga isteri tu. Kita tengok. Betul tak ada pengorbanan dekat situ? Betul. Lelaki tu takkan boleh adil tu. Tapi dia korban, tak apalah bang, faham. Pailah. Sian dia. Jangan main-main. Kalau seingat saya lah, Tuan Guru Allahyarham Datuk Ismail Kamus semakin beritahu, kalau kahwin bini katalah hampir, kalau hari tu giliran isteri pertama, isteri kedua kena 3-4 tetap kena hantar lauk ke dia. Semua lauk itu level itu macam lauk isteri pertama. Dan bila pergi hantar, ni lauk hari ni ambil, masuk ke bang. Masuk dekat pagar tu dah tak adil. Sebab itu giliran isteri pertama. Kat pagar ya. Si ketiga, faham? Dah jauh, dia masuklah kerja. Boleh. Yang paling susah yang bini nombor 4. Jangan main-main. Abang. Terpeletok kejap je. Bukan lama pun. Dah. Yalah, kajak-kajak lah. Tengok masuk dah. Habis. Dah tak adil dah. Bayangkan. Itulah. Itu yang kadang-kadang dia tak buat macam tu. Dia sekalikan satu rumah. Buat 5 bilik. Satu bilik tu perintah berkurung. Suami je duduk dalam tu. Ni saya bukan bagi idea tau. Ni saya gambarkan cerita orang yang dah sudah. Orang yang belum jangan cuba-cuba. Tapi orang selandau okey. Orang selandau ni dia faham erti pengorbanan. Lelaki pun kena korban juga. Tahu dia, dia tahu bini empik pun tahu bengkok macam mana. Kan dengan fikir sedap tanggungjawab tu. Yang perempuan ni kalau kita siap nanti dia semua-semua, tak ada masalah ni, semua tak siap. Minum kopi pun minta duit dengan bini macam mana? Sakit belakang sakit belakang tak apa hal, bini enggak bicit. Cari bicit bini enggak tegakkan kain itu. Ni tiba hutan togap dia tinggal bini tu. Wah, hajar betul. Betul tak perempuan? Bagi dia dulu. Dah, kisah Nabi Ibrahim. Kan lama lah cerita iklan tu. Nabi Ibrahim, dia cakap dengan Siti Hajar. Wah, isteriku Siti Hajar, malam tadi aku mimpi yang aku kono sembelih, yang kita kono sembelih anak kita untuk korban ni. Kenapa ujian disampaikan Nabi Ibrahim? Sebab pertama, Nabi Ibrahim lambik dapat anak. Dah lah susah dapat anak. Dah dapat anak pula, dia tak dapat duduk sekali, dia berpisah lama. Bila dapat duduk sekali, baru nak bermanja-manja berkasih sayang dengan anak, dapat pula perintah kena sembelih anak. Bukan satu benda yang senang. Itu cerita korban. Mana yang lagi kau sayang? Jadi, Siti Hajar kau apa? Bila tanya bini tu, so macam mana? Abang mimpi ni. Kalaulah
mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur, wahai suamiku. Tapi andai kata mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam tu. Cuba kalau kita mimpi kita memang tak sama lah dengan mimpi Nabi Ibrahim, kan? Abang malam tadi mimpi kena sembelih anak kita ni untuk korban ni. Apa dengan kau? Membuto atau tengah hari tengok wrestling, membabitkan anak pula. Mengigau tentu arah, banyak cerita. Tak sama. Memang tak sama. Kan? Itu sebab saya cukup geram dengan ada satu hamba Allah ni. Dia boleh sebut mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Ada seorang tu. Tapi bukan orang Malaysia, atau orang mana, Uganda, orang mana tak tahu lah orang mana. Yang lahir selari bulan. Dongang sampai habis kisah tu. Kisah Nabi Ibrahim ni. Jadi kemudian Nabi Ibrahim lepas dia tanya isteri dia tanya apa? Tanya pula anak dia sendiri, Nabi Ismail. Wahai Ismail, aku dapat mimpi yang aku kena sembelih kau. Aku diperintahkan untuk sembelih kau untuk korban. Apa jawab Nabi Ismail? Wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Allah. Dan dalam riwayat menyatakan Nabi Ismail siap ajar tu. Kalau kau nak sembelih aku tu, kau dah letak kat pada kau nak sembelih tu, kau pun ambil kain kau tutup muka kau. Takut kalau kau nampak muka aku, kau tak sampai hati. Sampai macam tu sekali Nabi Ismail. Cuba nak gitu. Lalu Abah mimpi semalam, Abah kau nak sembelih kau untuk korban. Apa dengan kau lu? Macam ni Abah. Lalu ngasuh baik sembelih anak. Dagingnya banyak sikit. Dia lepas nyawa dia. Tak sama lah nak gitu kan. Tak sama tu. Tapi tu ayat dia. Tunggu aku tolong kalangan orang yang sabar. Masa tu orang sekitar penduduk Mekah masa ketika itu cakap apa? Gila Ibrahim. Nabi Ibrahim gila. Anak dia nak disembelih. Besok kita pula disembelih. Nak beritahu apa? Itu juga lah yang berlaku pada kita bila buat benda-benda baik. Orang akan bising. Itu cakap ini. Sekarang dia tak bising. Dia bising dalam grup WhatsApp. Geng-geng Selandau. Geng-geng masjid Selandau kan? Geng-geng tepi masjid dia satu gitu pula. Dia ada banyak grup tu. Itu dia hamun imam tu. Tak gunanya imam ingat dia nyanyi. Termasuk pula dalam grup yang ada imam tu. Salah send pula. Dia ingat dalam grup. Dan contoh lah kan. Aduh yang nak petikai. Aduh je benda itu biasa. Buat benda baik memang orang akan cakap. Jadi kesimpulannya, ingat tak masa saya bercakap masa pakai baju merah kemarin saya cakap apa? Buat baik, pedulilah apa orang cakap. Buat sebab itu benda baik. Kalau kita fikir cakap orang, apa benda pun tak boleh buat. Ingat tak kisah Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim dengan anak dia tarik kaldai. Apa orang tu cakap? Aduh kaldai tak nak naik. Apa benda petikai. Sudah ayah naik, anak tarik. Apa benda punya bapak. Dia sodap duduk atas. Tahu anak menarik turun ayah, anak naik. Orang Hajar punya anak, dia sodap duduk, ayah tarik. Sudah dua-dua naik. Mengengkeh kaldai tu. Menyeksa binatang. Sudah kaldai naik dia. Lagi tahu. Apa kebangang bona lah kaldai naik dia kan. Dipikul kaldai tu. Sebab nak puaskan hati semua orang. Sampai sudah tak boleh buat apa. Kan? Jadi salah orang cakap. Apalah kambing. Lembu lah. Sebab tak puas hati. Orang kan cakap. Kau duit banyak. Alang-alang lembu. 2 ekor lah kau buang. Dia suruh pula. Kau bau. Kau bawa balau tu kau cakap yang besar tu. Tak ada. Nak buat itu. Saya fikir. Saya ingat nak ambil lembu. Kadang-kadang pula lembu lah. Untung tak nak untung. Dah berebut pula. Itu bukan tak nak untung tu. Itu ni tak ada yang mahir nak mengojorkan untung tu. Leher panjang pun lah. Tak tahu siapa yang pandai tu. Contohlah kan. Jadi macam ada
Section 24 tu ada satu masjid. Tiap-tiap tahun unta 2-3 ekor. Bergambar lah orang tu dengan unta. Glamour unta tu lagi. Dia tukang semoleh tu. Nah, tu dia. Kan? Korban tak sah fikir mana. Jadi, lepas tu apa yang berlaku? Bila nak semoleh tu, dikatakan Nabi Ibrahim dah tutup mata orang. Bila semoleh tu, terperocik kena ke Nabi Ibrahim. Bila terperocik tu Nabi Ibrahim, mengotak-otak tubuh badannya, tak sanggup. Bila dia buka tengok, rupanya ini semoleh tu seekor kibas anak yang tak ada apa-apa. Mana Allah nak uji, mana luluslah Nabi Ibrahim ujian itu, mengasihi dengan patuh perintah Allah, walaupun benda itu susah nak buat. Macam mempunyai haji lah. Baik simpan duit. RM14,000, RM15,000. Pergi Europe lebih 2-3 kali. Contoh. Tapi, tak orang pergi haji. Macam sekarang kan. Yang siapa yang pernah pergi haji, dia tahu. Sekarang ada yang orang kekaya tu, dia bayar lain. Sekarang ni yang kekaya tu, dia bayar RM61,000 paling murah. Itu jauh tu. Dah lah pergi lambek balik dah kan. Yang paling mahal tahun ni, yang Furada ni, yang package yang mahal ni, RM210,000 satu kepala. Batu nak melontar, dia siap packing, letak tepi bantal. Oh, sah betul. Macam tu lah. Dan tu Ustaz Don cakap, mereka ni nak beribadah kan, mau melancong. Entahlah Ustaz gasak duit dia banyak kan. Itulah beza kan. Orang dulu pergi haji je berbulan-bulan, tak hidup tak tidak, tu yang meraung tu. Meraung dekat jeti tu hantar. Bawa beg bosi. Kan? Yang tu kayu tu bawa beg bosi, yang lain pakai kapal. Ada yang balut pakai sarung bantal pun ada. Mana tak? Iya dulu, sekarang mewah. Kan? Iya. Jadi, mana kata ujian dia. Maknanya korban apa? Macam kita ni, korban duit kita nak pergi haji mungkin belum lagi. Kan? Kalau siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa haram melintang, boleh pergi haji pada tahun 2135. Tak tahulah, mati, hidup, mati, hidup, mati. Tak boleh pergi ni. 3 kali mati dah. Tak boleh pergi ni. Dah sampai belum tentu. Belum ni dah. Kan? Contoh lah kan. Tapi itu hanya perancangan manusia. Tapi buat rayuan kadang-kadang pergi dorang. Kan? Mana tu ada rezeki. Kan? Ada satu hamba Allah ni. Satu hamba Allah driver taksi. Dia pergi hantar barang. Parcel hantar dekat airport. Dekat apa ni, Qatar Airlines. Dia hantar kat Qatar Airlines, ada budak Melayu tu cakap, Pakcik dah pernah pergi haji belum? Pakcik tak nak pergi haji ke? Nak juga. Nak pergi lah. Tak pergi. Tak nak pergi ke? Nak pergi. Tapi lah kan, driver taksi kumpul duit. Hati tu memang nak pergi. Pakcik, besok hantar gambar. Bawa ni Pak Keping, bawa salinan IC. Kenapa pula? Bawa aje lah. Kata. Lepas tu, pasport ada? Bawa saya pasport tu. Pergi saya. Saya bawa aje lah. Bawa apa? Ambil ni alamat pakcik Okay, pakcik tunggu je. Lepas tu dia dah bagi pasport dia, bagi apa semua. Dalam selang 2 minggu dia dapat tawaran pergi haji. Dah percuma. Budak ni tadi settlekan. Rupanya dia ni sebagai staf Qatar Airlines memang dapat kota bawa. Saudara, mara, mak, ayah semua dia dah bawa. Tak tahu nak bagi siapa. Tu dia depan, dia nampak pakcik tu terasa nak bagi pakcik tu. Dah cakap. Bukan sebab duit orang pergi tu. Ada orang ada duit. Sampai ke airport sawan babi dia tak pergi. Habis tu bapak lah tu. Tak pergi. Ada. Tak, dia bukan main-main. Betul tak ada berlaku. Ada satu kisah tu. Hamba Allah ni. Kan ada senarai simpanan. Orang cakap, orang tabung standby ya pakcik. Pakcik masuk dah senarai simpanan. Ayolah. Sekali dia dapat senarai KT yang last sekali. Orang semua dah balik. Orang semua dah balik Malaysia. Dia baru nak pergi. Pakcik, besok pakcik kena pergi. Kan yang siapa senarai reserve ni, dia tiba-tiba lah. Kalau kabut lah. Besok kena pergi pakcik. Standby kat airport pagi esok. Terkeluar kat mulut dia tu. Baik tak payah pergi tu. Dia terkeluar dekat mulut dia. Baik tak payah pergi. Bini ni marah. Abang tak baik lah cakap macam tu. Lepas tu, naik kapal terbang. Sampai ke Mekah. Turun, jojak air kaki. Zap, komang. Ke Mekah. Tak sedar.
Bini menangis, abang, apa abang cakap ni? Bini tahu, lelaki yang cakap apa. Tolaklah pakai. Saya cakap, buat mana yang boleh, tolak. Lepas tu, hantar balik. Buat mana yang boleh. Berapa hari kedua, hari ketiga, hantar balik. Sampai kali nak buat ke hospital, tak payah, hantar balik rumah bini juga. Balik sampai rumah, jaga. Elok tak ada apa. Tapi memang hamba Allah tu baik sampai hari ni. Memang dia menyesal betul lah, berubah betul. Memang hari-hari pergi masjid sampai hari ni. Yang umur. Tak apa nak beritahu apa. Berkorban ni termasuk macam contoh tiba-tiba poilas sekali. Itu pun pengorbanan. Haji. Kan? Nak pula hari tu COVID-19. Korbanlah, dah baik macam mana. Tak dapat jumpa mak ayah. Berkorban. Kan? COVID-19. Orang sini, orang Selanda dia tak faham COVID-19. COVID-19. Abang kan orang baru dia faham. Tadi tak faham tu. COVID-19 tak faham ni. Tengok frontliner macam mana. Tak boleh balik, tak boleh apa. Dongah pun. Dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Aduh, kata kan. Poning ke balu. Dengan pecamah-pecamah poning. Mana pula nak ceramah online. Lain film. Saya waktu online tu, ompek ke 6 ceramah saya. Sampai satu hari tu minta cuti. Minta tangguh ceramah. Berdonyut kepala menghadap spotlight tu. Budak IKBN dia sponsor lampu lintang yang gelanggang badminton bagi. Macam ni berbalau-balau dengan. Memanglah torang kan. Tapi tak sesuai lah kan. Tapi berdonyut kepala. Buat lah online lebih macam mana. Berkorban lah. Tapi kena teruskan dakwah tu juga. Tak boleh buat jugalah kuliah subuh setiap pagi. Alhamdulillah ramai orang tengok. Satu dunia tengok. Alhamdulillah. Saya daripada Melaka. Saya daripada Melaka. Ada Johor, ada Perak, ada Brunei, ada Singapura pun ada. Alhamdulillah. Kan? Baru tahu dunia tanpa sempadan macam mana. Kan? Jadi, dalam bab korban ni kita nak ikut sebenarnya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi menyatakan tidak ada amalan dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahru, iaitu hari Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain pada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan mendapat redha Allah SWT sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan ibadah korban. Bila kita bersihkan tu dengan cara dengan kita keluarkan duit kita. Jangan risau. Nabi kata takkan berkurang harta orang yang berinfak di jalan Allah, kerana sesungguhnya ia akan bertambah dan bertambah. Tu Nabi sebut, takkan tak percaya cakap Nabi. Tu cerita iman tadi. Kalau percaya kita akan buat. Kalau tak percaya kita tak buat. Kan? Maka ibadah ini merupakan syiar yang tidak wajar disembunyikan, kerana ia adalah merupakan amalan yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu sebabnya takbir raya hari Adha boleh sampai hari raya yang ke bawah. Yang keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil-sambil kita boleh sambil kita kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu yang bermaksud badanah, iaitu haiwan sembelihan dari jenis lembu atau unta, lembu atau unta atau yang seumpama. Boleh tak Ustaz nak sembolehkan semilang? Pula mulu berapa kaki tu? Tanya oleh kan. Itulah. Kan? Yang sembelih oleh Rasulullah SAW berjumlah 100 ekor. 100 ekor Nabi sembelih. Yang mana baginda menyembelih 63 ekor daripadanya dan Ali bin Abi Talib menyembelih selebihnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar setiap ekor badanah haiwan sembelihan daripada jenis lembu atau unta dibahagi kepada 7 bahagian. Hadis riwayat Ahmad. Ada orang yang tak ada ilmu baru ni dia tanya, Ustaz, yang 7 bahagian tu, mana kita tahu dia paha ke kepala? La ilaha illallah, tahu betul kau ni kemarin. Orang tak ada ilmu macam tu lah. Bertanya soalan tu pun menggambarkan dia ada ilmu ke tak ada ilmu. Cara dia tanya lah. Tanya tak salah kan? Apakah hukum melakukan ibadah korban? Adakah ia merupakan amalan sunat bagi mereka berniat melakukan korban? Hukum ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang amat dituntut untuk dilaksanakan bagi mereka beragama Islam, baligh, berakal dan mampu. Tak mampu sekor,
masuk 2 ekor. Tak mampu seekor, ambil lah satu bahagian. Ambil berapa bahagian yang mampu. Tak mampu ambil satu bahagian, kan? Pergilah tolong tumbangkan lembu tu. Pergilah sama-sama, orang perempuan, bawa lah apa, tolonglah masak-masak sikit. Akik-akik masjid ke surau tu, kan? Tolong lapah-lapah, timbang-timbang, kan? Makna itulah yang kemampuan kita. Kan? Yang tak mampu, yang berdarah laju. Masalah tu. Bukan orang sini lah, orang tempat lain, kan? Dari sudut lain, korban juga merupakan ibadah yang dikategorikan sebagai sunat kifayah bagi sebuah keluarga, iaitu bila salah seorang ahli keluarga telah melaksanakannya, maka sudah memadai untuk keluarga tersebut. Jadi korban lah, korban mana yang mampu masuk lah. Kalau tak mampu masuk lah, yang luar negara tu pun boleh. Salah tu macam saya sebut tadi lah. Kadang di Afrika, di Kamboja tu, yang negara-negara luar, ada yang di Mekah, Madinah, kan? Tak kisah lah, tapi kat sana pun ada orang susah. Ada orang susah. Jadi terpulanglah kayak gitu. Kalau mampu dua-dua masuk, dalam Malaysia pun masuk. Sekarang kat sini dah 800 satu bahagian. Oh. 770. Tu nombor Samsul Debat 77. Tahun lahir Samsul Debat 77. Kan 700, bukan 77 ringgit, 770. Kang marah kan kan 770. Ada saya tadi saya tanya yang dekat apa 830. Ada kebanyakan dompet dah 800, 800 setengah, 770 tu murah 30 ringgit. Saya kira nak masuk lah. Ya. Nah, menurut pandangan mazhab Syafi'i, makruh bagi seorang melaksanakan ibadah korban untuk memotong, mencabut, mencukur, melakukan apa-apa yang boleh menghilangkan segala jenis rambut dan bulu di badan. Pada tempoh tu siapa yang masuk lah. Siapa yang masuk bagian korban yang tu. Adapun hikmah daripada larangan itu hanya Allah SWT lah yang mengetahuinya. Tapi kalau kita yakin dengan perintah Allah, maka wajiblah kita mengikutinya. Adalah amalan dipanggil sebagai ta'abbud yang tidak diketahui alasan dan sebabnya, melainkan Allah juga lah yang maha mengetahuinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ulas juga tentang bagaimana disebutkan dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Kita tengok balik surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Apakah perniagaan itu? Perniagaan itu adalah Allah Ta'ala beritahu perjuangan jihad membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri. Harta benda ni lah kita keluarkan untuk tujuan korban, untuk tujuan-tujuan lain, untuk tujuan agama. Yang kedua diri sendiri, jaga perangai, tingkah laku biar elok. Dan daripada situ kita keluar duit, bukan satu perkara yang senang. Nak keluar duit 700 pada setengah orang besar. Nak keluarkan 800 besar. Marin 500 pun besar. Sekarang 800 lagi besar. Tahun depan 1,500 satu bahagian. Tahun satu lagi. Nak pula ayam dah tak ada. Mana ada ayam? Mana ada? Yang ada ayam apa? Ayam kat Thailand banyak. Ni dah habis ayam dah. Tak ada. Punya krisis makanan sekarang kan. Jadi lembu ni jadi lagi mahal. Tak ada lah. Tapi memang harga sekarang mahal macam mana. Harga macam tu lah dia. Jangan petikai. Mahal benar. Ambil kau pergi kampung sekolah. Cari lah. Kan? Apa beza lembu tu dengan lembunya? Apa beza? Rupa sama. Orang mana seiras. Lembu ni tak ada. Ni handsome sikit nampak. Tak ada. Kan? Tak ada. Cuma membezakan kita ni lah. Sikap dalam diri kita. Kita yang mencari sebab. Tak nak sini mahal. Sini lah murah. Wahal tu orang yang murah tu. Minyak api sana. Sama mahal. Nampak tak? Tak usahlah kira-kira pun. Kan? Itu satu lagi. Paling penting. Ikhlas. Imam saya minta tolong sangat. Ni saya selesai sumbangkan 3 ekor lembu. Minta tolong sebelum sembahyang raya tu umum. Biar dia orang tahu siapa bagi lembu. Oh mak tahu elak perangai kan. Jadi dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ni masjid ni berapa ekor lembu? Tahu? 10 kau. Je. Itu sampai potang tu. Tak adalah kau ajak sini pakang. Dia macam ni ada pegang.
Senyap lembu. Ini pegang tu. Tak bergerak. Lembu dah siap semoleh. Memanglah tak bergerak dengan bunuh tu peranjat macam mana buat. Mana dong cerita yang balik-balik ni kan. Adalah makna memang itu lah kan. Jadi dia yang penting ikhlas. Dan orang pun sebut untuk makluman semua, alhamdulillah tahun ni kita ada 10 ekor lembu. Yang mana 1 ekor disumbangkan oleh ni, 1 ekor oleh ni, dan 3 ekor lagi disumbangkan oleh Tuan Haji. Tuhan. Cik dia pun macam ni. Ekor yuk. So kau berbanda, jangan ditunjuk-tunjuk. Kan? Diam ya. Cuba tengok orang yang bina masjid kat Somban. Mana ada cerita dengan orang? Tapi orang tahu. Tak payah cerita pun, tapi orang tahu je. Dia nak, saya ingat saya nak wakaf lah. Niat wakaf untuk ayah, untuk mak dia. Dia kata, dia tanya, ada tak tanah? Ada satu tanah, 5 juta bayar. Kos pembinaan ni 50 juta lebih. Siap Masjid Husin Somban 2. Lepas dia tanya, ada lagi? Alang-alang tu lah saya nak wakaf untuk saya juga. Boleh tak? Ada tak tanah lagi? Ada satu tanah kat Senayan. Bandar Baru Senayan. Tanah saja 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Siap satu petak. Khas kalau dia mati besok situ tanam. Bayangkan pengungsi khairat kematian kat sini pun tak booking lubang kubur. Kan? Sama Maksud cakap ni sama tapi dia dah siap petak. Lepas itu kat Langkawi, dia wakaf pula untuk niat untuk isteri dia. Masjid Aisyah kat Langkawi. Bayangkan. Tapi orang tahu tak apa dia. Tapi dia orang baik. Dia tak nak jangan cerita dengan orang. Orang tahu. Benda baik ni akhirnya orang tahu juga. Kan? Jadi kita pun macam tu lah. Kalau boleh jangan dah lah menyumbang. Sobut pun nak. Apa tinggal. Macam orang perempuan lah. Berkorban untuk suami banyak. Jangan disebut sobut. Habis balon. Macam sebab untuk abang. Sakit belakang, picit, habis. Pahala malaikat padam. Pahala picit belakang, habis. Ya, saya apa ni? Potong-potong mulu dah nak cakui lah dah. Nak pol lah, nak karipap lah, nak pol. Habis. Buat kuih punya pahala. Habis, padam. 8 anak saya beranak untuk abang. Tengok. Nanti pahala beranak pun habis. Apa tinggal lah? Jangan ngungkit, rugi. Habis pahala gitu. Kau tahu tak berapa harga pembinaan masjid tu? Berapa? 5 juta. Ya ke? Duit dia ada dalam tu. Berapa? RM5. Dah lah RM5. Kau sabut dan suruh habis. Berapa? Jangan kita berlumba-lumba macam tu kan? Tak payah. Ikhlaslah pada Allah. Jadi apa-apa pun, kalau ada peluang join korban, joinlah korban. Tak kira lah macam mana pun, sertailah program korban. Dan siapa yang nak masuk dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia tu pun boleh. Yang dah masuk sini, masuklah, tak ada masalah. Masuk Yayasan Budi Ihsan Malaysia tu, masuklah insyaAllah. Dia ada tu pengesahan apa semua clear. Tengoklah TV3 tu. TV3 tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Apa-apa pun, malam ni pun berkorban juga kan? Berkorban. Saya difahamkan malam ni tak kurang hebat lauk korban. Sebab ni yang main-main. JK hidangan ni berapa orang lah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Datang ke sekecil minuman. Minum pun asing dengan makan tadi. 1, 2, 3, 5. Anda betul. Terima kasih banyaklah. Jadi, orang kebat kata orang, makanan kalau dah ada, makruh macam lelamu. Jadi, cukuplah tu. Cukuplah tu. Saya tengok budak-budak ni tadi, masuk sembahyang, dia dah letak makanan ni depan dia sembahyang ni. Anda betul kau. Apa mana packing-packing tu tadi? Kuih. Makanan. Kan, kau tak silap, kau tak ulu kat Samsul-Debat kali tu tadi. Tapi itulah dia. Rezeki dia, ambil orang sedekah. Itu sedekah jangan tak semestinya banyak. Mana yang mampu bagi. Tu je. Ikut kemampuan kita. Contoh, cuba tanya imam. Imam, saya ingat malam ni saya nak sumbang makanan sikit lah. Untuk ceramah Samsul-Debat malam ni. Anggaran berapa orang? Anggaran berapa makanan malam ni? Jamuan untuk berapa orang? 300. Lain kali lah. Tak jadi lah.
300 gila ramai tak jadi dah. Dia punya tanya kau main garang kata kata. Tak sikit buatlah cara sikit. 300 imam tak apalah mam. Saya hanya mampu bagi temikai. Boleh lah. Temikai sebiji potong 300. Halus kita makan. Nipih apa kono nipih. Orang sumbang ustaz kan. Tak bagi jelah sebiji tu pandailah imam nak potong bagi kat siapa. Tentulah bawa seorang sikit kan. Contoh. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Kan tuan-tuan muslim bab kata orang cantik dipandang rumah penghulu kayu tu okey dari papan. Alang-alang kita menuntut ilmu walaupun sikit sebutir pasir kombang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada salah dan silap dikata tidak, dicaci jangan. InsyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Cuba sedikit makluman kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa sekarang, jangan lupa singgah dekat meja ajaib kat luar tu. Meja ajaib tu atas meja tu ada barang. Bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Ngamin sahur buat balik kan. Kau dah cakap tu. Kau tak bersalah kan. Dia suruh ambil lah. Kan? Iaitu susu kambing al-amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham ya? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Maknanya madu lembah lah tu. Ya. Yang bagusnya susu kambing ni dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Selanda. Dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih luati. Minum sekali je pagi cukup insya-Allah sampai petang perut tak masuk angin. Kedua, dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit tangan kebas-kebas. Siapa yang dah mula semayang dekat kursi tu, ikhtiar insya-Allah. Imam masjid Palung 12 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah dah boleh semayang macam biasa. Satu kotak je diperlukan. Kemudian dia baik untuk orang yang nak diet sebab dia perut kita okey sampai petang. Tapi kalau minum susu ni mentah darah sama banyak tak dapat kurus dah kata orang cakap. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang mengandung sebab baby lahir hari ni ramai yang jaundice, demam kuning kan, jadi minum daripada awal. Mana perempuan yang hormon merayau-rayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya pun boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usahlah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik joki ya. Mana yang enzima kata-kata kulit tu boleh minum. Jangan baik mandi pula, minum ya. Malam ni kita offer ke orang Selanda. Siapa beli sekotak 45, tapi kalau beli dua kita offer 90. Sama lebih tak payah. Tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Ya. Jadi kalau kalau tak bawa duit tak apa, ambil je dulu. Boleh QR Pay, transfer boleh. Balikkan suruh anak transfer boleh. Kan? Balikkan transfer boleh Ustaz? Boleh. Ditakdirkan sampai rumah hilang ingatan nak ambil channel. Sampailah tuan ya. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.